Okay, terima kasih pada Cikgu Hafiz, Pegawai Pembangunan Bakat PPD STU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk boleh dengar semua ya? Baik, untuk petang ni saya nak bentangkan sikit. Boleh. Okey, saya nak bentangkan berkaitan dengan kejohanan catur kita pada tahun ni. Dan jadi saya akan share dulu share skrin dulu. Beres, baik. Okey, jadi hari ni kita mula taklimat pengurus pasukan catur. Baik, jadi kejohanan kita nama dia jadi pertandingan, minta maaf ejaan salah tu, pertandingan kemahiran sukan catur MSSD STU 2021. Okey, ini adalah time frame untuk sepanjang kejohanan kita lah. Baik, jadi hari ni 18 hari bulan kita mulakan dengan sesi taklimat pengurus pasukan. Jadi 20 hingga 25 hari bulan Ogos adalah sesi pendaftaran pemain secara atas talian melalui Google Form. Jadi saya dah letakkan link pendaftaran kat situ. Tapi kalau nanti saya akan masukkan link pendaftaran ni juga dalam grup Telegram. Harap semua cikgu dah masuk dalam grup Telegram lah. Baik, jadi tarikh tutup pendaftaran kita adalah pada 25 hari bulan Ogos jam 5 petang. Kemudian pada 26 Ogos tu saya akan postkan nama tu dalam grup Telegram, nama pemain untuk semakkan pada cikgu lah. Jika cikgu ada keterciran nama dan sebagainya, kita boleh buat pembetulan semula lah. Baik. Dan pada 28 hari bulan baru kita adakan pertandingan catur. 28 bermula jam 9 pagi. 9 pagi tu terus mula bermain. Maksud dia kalau pemain putih tu terus kena jalan buah dah pada pukul 9 pagi. Baik. Okey, ini adalah bilangan peserta untuk kejohanan kita. Kita ada 6 kategori, iaitu lelaki bawah 12, perempuan bawah 12, lelaki bawah 15, perempuan bawah 15, lelaki bawah 18 dan perempuan bawah 18. Ni kita silap sikit perempuan bawah 18. Jadi untuk sekolah rendah, maksima bagi setiap kategori adalah 4 orang wakil sekolah. Maksima lah, kalau cikgu nak hantar 2 ke 1 tak ada masalah, tapi maksima 4 orang. Baik, kemudian untuk sekolah menengah, maksima dia adalah bagi setiap kategori 6 orang. 16 bawah 15 lelaki 6 orang, bawah 15 perempuan 6 orang dan seterusnya lah. Okey, itu peringkat sekolah. Dan untuk mewakili daerah, 5 pemain terbaik setiap kategori akan mewakili daerah. Maksud dia semua sekali ada 30 orang pelajar nanti akan bermain di kejohanan MSST. Baik, boleh jelas yang tu ni? Okay, saya teruskan ya. Okey, ini adalah sikit berkaitan dengan undang-undang pertandingan disebabkan sekarang ni kita bermain secara online. Jadi ada beberapa peraturan yang kita terpaksa ubah sesuai mengikut peraturan secara online lah. Jadi yang pertama sekali disebabkan bermain secara online, pelajar perlu ada akaun Lichess. Jadi bagi yang pelajar yang belum ada lagi akaun Lichess boleh daftar di ni lah dekat sini. Link yang saya tunjukkan iaitu lichess.org. Dan saya tunjukkanlah di akhir nanti saya tunjukkan cara bagaimana nak mendaftar dan bagaimana nak join tournament melalui Lichess. Jadi pertandingan kita ni dijalankan mengikut kategori individu sahaja. Kemudian dilaksanakan mengikut sistem Swiss pemasangan terus dan menggunakan aplikasi Lichess. Platform ni adalah platform Lichess. Di peringkat daerah kita guna yang ni dulu. Tapi kalau di peringkat MSST negeri nanti dan juga peringkat kebangsaan ataupun MSSM dia guna Tonelo. Jadi pelajar yang mana wakil daerah nanti dia kena buat create account Tonelo pula. Baik, untuk seterusnya yang ketiga, boleh pelajar dibenarkan menggunakan laptop, komputer, telefon pintar dan juga tablet. Kita beri kelonggaran sikitlah berbanding yang peringkat negeri.
Kalau di peringkat negeri, dia hanya benarkan menggunakan laptop dan komputer saja. Telefon bimbit, tablet tak dibenarkan. Dan kalau di peringkat negeri, dia perlu ada pasang webcam. Jadi saya maklumkan sinilah. Jadi kalau pelajar cikgu berjaya mewakili daerah, mohon sekolah sediakan webcam untuk setiap pemain. Maksudnya setiap pemain perlu ada satu webcam dan satu komputer ataupun laptop lah. Okey, yang keempat, cikgu boleh mencelah jika ada apa-apa nak bertanya, terus boleh celah. Yang keempat, pemain tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang luar ataupun enjin ni atau apps jatuh lah dan mana-mana sumber, maksudnya buku rujukan dan sebagainya sepanjang bermain. Okey, jadi yang ni, yang keempat ni saya nak tekankan sedikit lah, terutamanya berkaitan dengan enjin. Jadi cikgu, saya harap cikgu-cikgu boleh beri peringatan ini pada pelajar lah. Sebab bila dia menggunakan enjin, sistem yang liches tu automatik dapat kesan, dapat detect. Bila dah dapat detect, dia akan ban terus ID tersebut. Dan jika di ban, segala keputusan dia kita tarik, maksud dia kemenangan dia ditarik dan dia akan disingkirkan daripada kejohanan lah. Ini bahayanya kalau budak pelajar guna enjin. Sama dia guna dua komputer dan sebagainya, main guna enjin, guna game catur dan sebagainya, maksud dia tiru pergerakan tu, tak boleh. Memang dapat kesan dengan liches. Okey, dan yang bantuan daripada orang luar ni kita sangat-sangat tekankan, harap cikgu beri penekanan agar pelajar bermain dengan jujur, dengan semangat kesukanan. Ya, sebab yang ni sebab kita tak guna kamera, ni peringkat daerah. Jadi yang ni lah yang agak sedikit sukar untuk kita lah, kita nak kekang masalah mendapatkan bantuan daripada luar ni. Cuma atas kejujuran pemain lah. Tapi walau bagaimanapun kita selaku urustia, kita akan semak setiap permainan pelajar. Sebab tu keputusan tu kita akan tangguhkan dulu, kita akan keluarkan keputusan rasmi pada selepas 3 hari kejohanan baru kita dapat keluarkan. Baik, seterusnya. Okey, pemain yang didapati melakukan apa jua bentuk penipuan akan disingkirkan dan kemenangan akan dibatalkan. Dan kawalan masa maksudnya adalah 10 minit. Setiap pemain diberi 10 minit. Maksudnya satu pusingan ada 20 minit. Okey, keputusan rasmi dikeluarkan selepas 3 hari dari hari pertandingan. Okey, kita akan keluarkan selepas 3 hari. Sebab kita akan semak dulu setiap permainan pelajar tu. Bila dia pelajar bermain, kita ada keputusan dia, kita akan boleh check game pelajar melalui apps liches tu. Kita akan boleh tengok analisa lah. Kalau pemain tu main menggunakan apps, automatik liches dah ban. Ataupun kalau dapat dia main juga dengan apps, kalau yang tak dapat dikesan oleh liches pun, kita akan check dia punya analisa permainan, dia keluar. Jadi kalau pemain tu tak ada mistake, tak ada kesilapan, tak ada blunder ni maksud dia kesalahan yang besar lah, blunder, mistake ataupun dia panggil bad move, pergerakan yang sedikit sasar dan sebagainya tu, kalau tak ada kosong yang tu, maksud dia pemain tu menipu lah. Sebabnya di level Grandmaster sekali pun mesti ada sedikit mistake yang digunakan yang dalam permainan. Susah nak jumpa ada perfect game walaupun daripada Grandmaster. Apatah lagi daripada pelajar-pelajar kita ni mesti ada banyak mistake. Jadi kalau kita check, kalau tak ada mistake memang kita akan itu dianggap menipu lah. Itu analisa tu memang dia keluar daripada liches, dia keluar terus analisa. Baik. Kemudian pemain tertakluk kepada Undang-Undang FIDE. FIDE ni adalah Undang-Undang Catur Antarabangsa lah, dan juga Peraturan MSSM. Okey, cikgu ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Boleh, ataupun nak mencelah, boleh mencelah. Okey, setakat ni boleh Baik, untuk penentuan jumlah pusingan, ini adalah jadual yang figure lah jumlah anggaran bilangan pusingan. Tetapi walau bagaimanapun buat masa ni saya tak dapat nak putuskan lagi lah berapa bilangan pusingan.
sebab kita tak dapat lagi jumlah sebenar pemain. Jadi bila saya dah dapat jumlah sebenar pemain, kita akan tentukan bilangan pusingan. Dan bilangan pusingan yang dalam jadual ni sebenarnya kita boleh tambah lagi dengan satu pusingan. Contohnya contohnya yang bilangan 8 pusingan, kita boleh tambah sebenarnya penganjur boleh tambah satu lagi pusingan supaya tujuan dia kita banyakkan pusingan ni supaya tak ada mata yang hampir sama. Untuk utamanya dia bagi top 10 lah. Pemain yang top 10 tu kalau kita buat bilangan yang sedikit, nanti bilangan mata bagi top 10, pemain top 10 tu nanti hampir sama semua. Jadi sebab tu kita akan perbanyakkan bilangan pusingan. Okey, setakat ini untuk berkaitan dengan kejohanan kita. Ada apa soalan nak tanya tak berkaitan dengan kejohanan ni? Okey, kalau tak ada saya nak terus kepada Lichess. Nak fokus kepada Lichess lah bagi yang baru nak kenal dengan Lichess. Okey, tak ada eh? Baik, okey, untuk Lichess ini adalah saya tunjukkan sedikit bagaimana cara pendaftaran ID Lichess. ID ni adalah username sebenarnya. Jadi cikgu boleh pergi dekat lichess.org ataupun pendaftaran ni sama ada kalau pelajar boleh daftar sendiri lagi baguslah. Kalau tak boleh, saya harap cikgu tolong daftarkan untuk pelajar. Dan satu ID Lichess ni hanya boleh guna satu email sahaja. Maksudnya satu email untuk satu ID Lichess. Dia tak boleh guna email yang sama, nak buka dua akaun Lichess tak boleh. Memang Lichess tak benarkan. Memang tak dapat nak isi pun. Jadi pendaftaran dia sangat mudah, hanya perlu email. Lepas tu username ni nama pelajar lah yang pelajar nak guna, dan juga password dia ni adalah password Lichess dan username untuk Lichess. Baik. Untuk kalau cikgu nak register untuk pelajar, saya sarankan guna akaun email GC pun boleh, Google Classroom, email Google Classroom pun boleh daftar pelajar. Dan kalau cikgu daftar, saya harap password tu cikgu bagi password yang sama je lah untuk satu sekolah cikgu tu. Contohnya ada 5 orang pelajar, cikgu bagi password yang sama pun tak apa. Sebab nanti kalau dia tak ingat, dia boleh tanya kawan dia. Ini berkaitan dengan pendaftaran ID Lichess. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya pasal Lichess ni, ID Lichess? Hello, cikgu boleh dengar tak? Dengar. Okey, baik. Okey, untuk ID Lichess juga cikgu, saya nak tekankan ID Lichess yang telah di-ban ni tak dapat guna dah. Contohnya ada beberapa sebab lah Lichess akan ban ID pelajar ni. Okey, kalau dia ada di-ban, dia tak boleh nak guna. Nanti saya terangkan bagaimana dia ban. Yang pertama, jika pemain tu dia keluar daripada permainan. Contohnya dia tengah main, dia nak kalah. Lepas tu dia tak resign, dia terus keluar macam tu je. Dia buat 2-3 kali, Lichess akan kesan, lepas tu dia akan ban ID tu. Maksud dia pemain tak boleh nak main dah guna ID tu. Yang ni sering terjadilah. Biasa tu utamanya pelajar, dia dapat buah hitam, dia tak nak main. Ada keluar macam tu je. Jadi nanti Lichess akan ban ID dia. Okey, yang kedua disebabkan oleh penggunaan enjin lah. Kalau penggunaan enjin, Lichess dapat kesan, Lichess akan ban terus. Okey, yang ketiga, line internet. Internet connection yang tak bagus, maksudnya line selalu putus-putus. Jadi Lichess dia kesan macam pelajar ni keluar daripada permainan, macam yang tadi, macam situasi yang pertama tadi dia keluar. Jadi bila macam ni, Lichess akan ban juga walaupun ada masalah dengan line internet. Jadi saya harap jika pelajar yang nak main tu, cikgu saya harap pastikan line internet dia sangat bagus lah supaya tidak terputus. Kalau terputus-putus nanti Lichess akan ban. Jadi kalau Lichess akan ban, dia tak dapat nak teruskan permainan. Cikgu Safi. Ya, saya. Kalau dia putus sekali tu, dia terus ban lah.
Tak juga, dia banyak kali. Ah, Banyak kali. Putus tu kita boleh sambung balik, masuk balik. Tapi kalau banyak okey. kali ulang-ulang dia akan ban. Okey. Okey. Okey, kemudian dia ada 3 kategori ban ni. Yang pertama dia ban temporary ID tu, maksud dia ban mungkin dalam beberapa bulan. Dia bagi tarikh, Lichess akan bagi tarikh berapa masa, tempoh masa dia ban ID tu. Yang kedua, dia ban terus. Maksud dia memang dah tak boleh guna dah akaun tu. Maksud dia kalau pelajar yang kena ban ni, kalau dia nak main guna Lichess, dia kena create akaun baru, guna email yang baru. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, dia ban ikut IP address. Yang ni yang paling teruk lah. Maksud dia kalau satu rumah tu ada tiga anak tengah main guna hotspot yang sama kan, wifi yang sama. Jadi tiga-tiga ni pun tak boleh masuk main dah. Sebab dia ban IP address. Nak settlekan masalah ni, tukar tukar wifi yang baru lah. Dapatkan IP address yang baru. So inilah 3 tahap Lichess dia ban pemain. Jadi saya harap cikgu kalau pelajar yang ada ID Lichess ni, saya harap cikgu beri penekanan sikitlah, terangkan bagaimana biar budak faham supaya dia sayangkan ID tu. Okey, baik. Jadi keputusan kita pun bergantung kepada Lichess lah nanti. Di akhir nanti, jika Lichess ban pelajar tu, kita takkan bagi dia menang lah. Macam contohnya macam kejohanan yang MSST buat 2-3 minggu lepas. Pemain bawah 18 tu, dia kena ban dengan Lichess. Tempat pertama tu kena ban dengan Lichess sebab menggunakan enjin. Jadi terus dikira kalah lah. Okey, baik. Okey, ini langkah-langkah untuk sertai kejohanan. Okey, saya akan bagi link pada cikgu-cikgu melalui Telegram, grup Telegram yang kita buat tu. Okey, link kejohanan ni saya akan bagi pada 26 hari bulan selepas 27 hari bulan. Kita main 28, 27 saya akan bagi link tu, link kejohanan tu. Jadi pada 27 tu bila dapat link tu, cikgu boleh sebarkan link tu kepada pemain lah. Jangan cikgu sebarkan kepada semua pelajar. Cikgu hanya bagi pada pemain yang terlibat sahaja. Sebab kalau cikgu kita tak nak orang luar boleh join juga. Jadi kita beri pada pemain kita saja, dan cikgu tolong tinggalkan pesan pada pelajar agar tak sebarkan link tu lah. Maksud dia link tu hanya untuk dia sajalah. Okey, baik. Jadi bila dah dapat link, pelajar klik je link tu, pelajar akan masuk ke kawasan ni lah. Macam ni lebih kurang. Okey, macam ni. Lebih kurang. Jadi ni dia akan dapat macam ni lah. Ini yang sekolah rendah lah. Saya dah buat dah untuk sekolah rendah. Jadi kalau cikgu tengok di penjuru kanan sekali, atas tu, dia ada nama. Nama tu adalah ID pelajar. Okay, kalau katakan tak ada, dia tak keluar nama ni, maksud dia keluar sign in. Sign in ni maksud dia pemain tu kena sign in guna ID Lichess dia. Dia klik kat sign in, dia masukkan ID dia masukkan password Lichess dia dulu. Dah selesai yang tu, barulah dia klik kepada join team yang warna hijau ni. Dia akan klik pada join team, dia akan duduk dalam team ni lah, team catur ni lah. Okay, kemudian ini yang seterusnya bila dah duduk dalam tim. Okey, kalau cikgu tengok di bawah ni ada pilih kategori masing-masing ni. Ada kategori lelaki bawah 12 tahun, perempuan bawah 12 tahun. Nanti pelajar akan pilih kategori masing-masing yang dia sertai lah. Kalau lelaki bawah 12 masuk klik bawah 12 lah. Okey, dia akan klik kat situ. Lepas dia klik pada bahagian ni, dia akan jumpa page macam ni pula. Dia kena tekan butang join lagi sekali. Dia akan klik. Maksud dia dah masuk dalam kategori dia lah. Macam ni, lelaki bawah 12. Okey, so dia tekan butang join.
dan barulah dia kena masukkan password yang saya akan bagi nanti pada 27 hari bulan bersama dengan link. Jadi dia akan masukkan password kat sini, tekan OK dan terus dia masuk dalam link kejohanan. Masuk awal tak apa cikgu, walaupun macam dia dah permainan kita 28, dia masuk 27 hari bulan pun tak apa cikgu. Biar dia masuk awal lagi baik. Masuk awal, sebab game tu dia automatic on pada 28 hari bulan. Selagi tak sampai 28 hari bulan, pukul 9 pagi, dia tak akan boleh bermain. Jadi untuk yang lichess ni sangat mudah lah. Saya tak perlu pun, yang ni automatic je. Saya tak klik pun butang start dan sebagainya. Automatic yang sistem lichess akan kendalikan. Okay. Baik, ada apa-apa soalan tak setakat ni cikgu berkaitan dengan ni? Okey, untuk tata cara ni saya akan share dalam dalam grup Telegram lah nanti. Jadi cikgu boleh tengok lah. Dan saya harap cikgu-cikgu pun boleh buat akaun lichess sendiri, cuba supaya kita boleh faham bagaimana lichess ni berfungsi, jadi kita boleh terangkan pada pelajar lah. Okay. Untuk cikgu nanti, kalau cikgu pun boleh masuk untuk lihat kejohanan ni, boleh juga sertai, tapi cikgu jangan tekan butang join ni cikgu. Butang join yang tadi ni. Yang. Bila cikgu dah masuk bawah, lelaki bawah 12, jangan tekan butang join. Sampai kat sini cikgu klik je. Ya, masuk ni jangan tekan butang join. Dan jangan cikgu masukkan password ni. Dekat sini jangan masukkan password. Kalau cikgu masukkan password dan join ni, nama maksud dia cikgu bermain sebagai pemain nanti. Cikgu hanya boleh klik, setakat ni cukuplah, dah masuk kat sini, jangan tekan butang join. Kat sini nanti dia dah keluar dah permainan pelajar. Nama pelajar, pairing pelajar, semua dah keluar. Jadi cikgu boleh klik nama pelajar tu untuk cikgu tengok game dia. Tak ada masalah. Yang ni disebabkan belum ada lagi pelajar yang masuk, jadi tak ada nama pelajar lah. Jadi bila dah ada nanti, cikgu dah masuk, dah ada pairing, cikgu boleh klik lah. Cikgu boleh pilih link nama ID pelajar cikgu lah. Dia tak keluar nama penuh, dia keluar ID pelajar, ID lichess. Jadi cikgu kenal pastilah ID lichess pelajar cikgu boleh tengok lah game. Yang dekat bahagian bawah sini dia ada tunjuk lah permainan-permainan yang sedang bermain. Okey, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Sekejap je saya beri taklimat ni. Beres dah, jelas. Beres dah. Okey, saya rasa itu saja ni yang dah habis dah ni. Habis dah. Terima kasih dah. Cikgu Sofi. Ya, saya. Saya tengok ada kategori L18 tu, maksudnya tingkatan 6 bawah boleh main lah ke macam ni? L18. Ya, sebelum ni sampai tingkatan 5 je ke tak? Tingkatan 5. Tingkatan 5 dah, okey. Ya. Dia ikut yang MSSN, jadi memang sampai tingkatan 5 sajalah sebenarnya. Untuk kali ni. Okey. Cikgu Sofi ni, saya ada ada dapat mesej ni, ada persoalan daripada orang yang tengok taklimat ni saya rasa. Ya. Dia cadangkan supaya kita adakan mini tournament. Macam mini tournament main-main untuk test. Saya rasa boleh. Idea yang baik juga tu. Okey, kita buat pada 26 hari bulan. Kita tarikh tutup 25 hari bulan. Kan? Tarikh tutup pendaftaran 25. 26 hari bulan tu saya akan buat satu mini macam pra pertandingan. Nanti saya akan bagi link pra pertandingan tu pada kita main pada 26 hari bulan. 26 hari apa? 26 hari Khamis. Hari Khamis tak? Kita buat pagi petang boleh? Ataupun nak buat malam pun boleh, tak ada masalah, kita buat sekejap je. Boleh cikgu. Kita buat satu macam mock mini tournament lah, mock tournament untuk kita test. Untuk cikgu-cikgu test, untuk anak murid test. Macam mana, terutamanya pada mereka yang belum pernah pergilah. Yang belum pernah join tournament macam ni, belum pernah gunakan lichess. Ya, saya rasa kita buat malam lah sebab 26 tu masih lagi PDPR lah hari Khamis tu.
Jadi kita buat malam, mungkin kita buat dalam tak banyak lah, mungkin kita buat dalam 3 ataupun 4 round gitu supaya budak boleh test dulu masuk tak masuk. Dan cikgu pun boleh join juga tengok bagaimana perjalanan lichess ni. Jadi tak apa, saya buat pukul 9 malam tak? RM26,000 boleh. Boleh. Jadi untuk mini tournament tu RM26,000 jam 9 malam. Nanti kita maklum dalam grup tu lah. Dalam grup Telegram. Okey. Jadi untuk cikgu-cikgu yang lain juga saya ada, sebab catur ni dia melibatkan teknikal sedikit lah. Jadi kita ada beberapa pesanan pada MSST, antaranya yang paling utama sekali adalah mengenai kamera lah yang disebut oleh Cikgu Sophie tadi. Kamera ni memang satu syarat yang wajib untuk peringkat negeri. Sekiranya kita tidak dapat sediakan webcam, maksudnya kita ada, memang kita disqualify kan, Cikgu Sophie kan? Ya. Memang daerah kita disqualify lah. Jadi sayanglah bakat budak tu. Jadi saya rasa cikgu sendiri pun tahu dah. Sebab saya rasa yang akan mewakili daerah ni memang yang biasanya main dah. Yang join mini kejohanan, mini tournament yang JPN selalu buat tu. Jadi kena start lah cari kamera, usahalah macam mana pun, try dulu. Kalau misalnya tak boleh sangat, memang tak jumpa sangat, memang tak tahu nak cari mana, cubalah telefon saya direct macam mana, kita try bincang, kita tanya siapa-siapa yang ada ke apa ke, tapi cikgu cuba cari dulu. Kami nak sedia kamu, ramai peserta nak sedia 10 orang. Memang tak ada lah. Kalau setakat sebiji tu boleh lah saya bagi pinjam, saya punya ada lah. Itulah. Jadi kena sediakan. Saya beritahu awal ni sebab yang negeri pun tak lama dah. Kalau cikgu nak order Shopee ke nak beli yang murah yang harga bawah RM30 tu pun ada, tak ada masalah. Tapi kena order sekarang lah. Okey, gitulah jadinya. Okey, terima kasih Cikgu Afiq. Ada apa-apa? Ada persoalan pada cikgu? Cikgu-cikgu lain? Okey, kalau tak ada, saya rasa saya nak stop dulu sharing ni. Okey, kalau tak ada saya rasa sampai sini je lah rasanya. Dan saya sangat-sangat mengharapkan lah hari ni kita ada dalam 30 lebih yang dalam ni, Google Meet ni. Saya sangat-sangat mengharapkan agar kalau boleh biar semua sekolah lah yang sertai, walaupun hanya seorang saja murid ke. Sebab macam ni, permainan catur online ni, walaupun kemungkinan tahun ni saja ke apa ke, tetapi memang sesuatu yang saya rasa anak murid kita perlu ada sedikit kemahiran. Kerana kalau kita lihat sekarang, terlalu banyak kejohanan online di peringkat kebangsaan dan diiktiraf oleh KPM. Diiktiraf oleh KPM. Jadi yang itu Bukit Gasing kan apa kan, yang Cikgu Sophie tahulah tu. Banyak tu. Dan saya pun sebenarnya saya nak cadangkan Cikgu Sophie juga yang baru-baru ini baru sahaja SK Batu 9 menganjurkan program peringkat negeri untuk catur. Pencapaian yang saya rasa sangat-sangat mengagumkan lah. Sebab dalam daerah sendiri cakap ni untuk kurikulum SK Batu 9 dan Cikgu Sophie lah sekolah yang pertama yang menganjurkan program peringkat negeri. Jadi tahniah. Dan kita pun kita nak galakkan juga SK Batu 9, kita akan bantu ke untuk anjurkan peringkat kebangsaan pula lepas ni. Okey, insyaAllah. Dan kita akan ni lah, sebenarnya peringkat kebangsaan tu sepatutnya akan beri kelebihan kepada anak-anak murid kita lah. Tidak era setiu nak guna peringkat kebangsaan, tapi setiu sikit je yang join. Ramanya dari daerah lain kan, ataupun negeri lain. Jadi kita buat peringkat kebangsaan, saya nak supaya mudah lah anak-anak kita ni, anak-anak murid kita ni dapat CJ peringkat kebangsaan seperti mana yang dibuat oleh negeri-negeri lain. Jadi sebab itulah saya rasa ni adalah media yang terbaik. Media yang terbaik untuk kita mula belajar sedikit menggunakan lecture. Saya sendiri pun kalau kita sebagai cikgu ni, kita kena try buat, kena try join. Baru kita bantu. Kita tak dapat benda ni. Ialah benda baru online. Okey ya? Okey, baik. Okay, jadi saya rasa kalau tidak ada sebarang soalan setakat ini sahaja, Taklimat Umum Pasukan Catur. Dekat bahagian chat saya telah pun letak ada 2 link situ. Ada cikgu yang Cikgu Nuraini ni dia sharekan link kehadiran dia. Ada juga saya letak link bit.ly/mssstu.
Ni adalah Google Slide kita di mana kita letak semua bahan, kita update semua bahan dalam tu. Dan juga link group Telegram, join group Telegram. Sini adalah tempat utama. Nak tanya apa-apa dekat sini semua. Okey. Jadi setakat itu sahaja taklimat pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Sofi atas taklimat yang diberikan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam.